Allahu 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 Allah Allahu Hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram sabil izam sama khususan mu'alif hadzal kitab Al-Syekh Ismail Al-Minakaba ثم لمشايخنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأقطاب والأوتاد والأبدال والأنجاب والأخيار والعرفاء وسائر أهل الله وللمشارق والمغارب كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفرني ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah sambung siri pengajian kita Kifayatul Ulam. InsyaAllah muka surat 22 kitab Rumi dan kitab Jawidah muka surat 8, betul? Adapun yang haram pada perempuan ke? Yang berhadap bersatu 9 perkara. Oh, dah masuk syarat wudu dah. Hai. Fardu wudu Baik. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Balik ke 12 daripada bawah. Kita Jawi. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini. Amin summal amin. Qala musannif bermula syarat wuduk. Yakni syarat sah untuk mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Bila kata syarat wuduk, makna syarat sah wuduk. Kalau tak ada syarat ni, tak sahlah berwuduk tu. Yang pertama, Islam ia. Apapun amali Islam ni, amali yang berkaitan dengan ibadat ni, dia punya syarat utama dia tu Islam. Solat, syarat utama dia Islam. Jadi kalau orang yang tak Islam solat, tak sah solat dia. Tapi tak payahlah larang dia. Kalau dia nak belajar, nak ikut, boleh je. Ajar dia cara solat, boleh. Itu juga dengan wudu, itu juga dengan amali yang lain. Baik, qala musannif, kata dia, ada 7 perkara. Yang pertama Islam, yang kedua memayyiz. Yakni memayyiz tu sendiri makan dan minum dan bersuci. Memayyiz ni kanak-kanak yang belum sampai usia baligh. Boleh jadi
Usianya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun lelaki. Kalau perempuan 9 tahun, ghalibnya dah 9 tahun dah datang haid. Dia dah balik. Boleh jadi 8 tahun, 7 tahun. Dia dah pandai dah. Pandai cara sembahyang. Kaifiat sembahyang dia alim. Dia tahulah. Kemudian ada ilmu cara nak mensucikan najis. Dan dia ni dah boleh mensucikan diri dia sendiri. Nak bersuci, ambil wuduk, tahu. Semua tahulah. Maka orang ini dinamakan mumayyiz. Kanak-kanak ni dinamakan mumayyiz. Bila dia mumayyiz, sah dijadikan imam. Dia boleh jadi imam sembahyang. Ibadat dia sah. Ya, walaupun dia tak wajib sembahyang lagi. Jadi kalau kita anak kita umur dia 8 tahun, 9 tahun, dia dah pandai. Jadi kalau ada imam kita orang perempuan, duduk belakang dia. Sah sembahyang, dapat pahala jemaah. Nak jemaah dengan suami, afdal jemaah di masjid. Perempuan afdal sembahyang di rumah. Jadi dengan anak lah dapat dia berjemaah tu. Kan. Baik. Dan yang ketiganya, membezakan fardu dengan yang sunat. Kena tahu beza dalam bab air sembahyang ni, mana yang fardu, mana yang sunat. Ada orang tak tahu. Telinga pun dia ingat fardu juga. Ya. Kadang-kadang tak basuh telinga, tak sah lah, kata dia. Dia tak ada kena-mengena. Yang rukun ada 6. Anggota rukun ada 5 je. Rukun 6. Mana nak basuh? Ya tak? Anggota ada 4 je lah. Ya tak? Yang fardu. Tolak niat dengan tertib. Lain semua, yang lain daripada 4 anggota tu semuanya sunat. Jadi, di antara yang sunat dibuat, kita lagi sunnah Nabi SAW tu, membasuh di belakang leher, tengkuk. Tapi ramai tak buat. Ya? Belakang tengkuk ni, lepas basuh telinga, basuh dia. Ataupun lepas basuh kaki, basuh dia. Boleh. Baik. Dan yang keempat, dengan air yang suci lagi menyucikan. Yakni air mutlak syarat dia. Kalau air tak cukup, boleh digantikan dengan tayamum. Contohnya, kita ni ada masalah kemarau, air tak cukup. Jadi nak ambil air kat perigi. Perigi pun ramai orang berebut ambil kat perigi. Kampung lah, musim kemarau. Air kat empangan dah kering. Jadi dicatunya air kurang tak? Kurang. Kurang sangat. Kalau kurang sangat lah, kurang tak sangat tak boleh. Kurang sangat sekira-kira kalau kita guna untuk ambil air sembahyang, kita nak makan bermasalah. Itu masuk kurang sangat. Kita nak buat benda yang berkaitan dengan makan minum kita, berkaitan dengan benda yang lebih diutamakan daripada soal nak jaga nyawa. Ya, maka ketika itu walaupun ada air, sah juga dia tu bertayamum. Air ada. Bukan semestinya mesti tak ada air baru boleh tayamum. Tak. Kerana musyaqqah dia nak ambil, nak dapatkan air tu musyaqqah. Kan. Jadi diperbolehkan dia, tapi syarat musyaqqah lah. Kalau tak musyaqqah masih boleh ambil air lagi, tak boleh. Ya. Lainnya, yakni air yang mutlak. Air yang mutlak ni takrif dia air yang suci lagi menyucikan. Itu mutlak. Dan yang kelima, daripada berapa tadi? Daripada 7 syarat sah. Syarat sah wuduk, iaitu suci badannya daripada hadas besar. Yakni dia bukan dalam keadaan hadas besar. Macam mana? Sedangkan dalam beberapa hadis Nabi SAW menyatakan kepada kita, jika seorang laki-laki itu berjunub dengan sebab jima' dia malas nak mandi wajib malam-malam, maka diharuskan dia berwuduk. Macam mana dia kata ni syarat sah suci daripada hadas besar? Maknanya kalau orang tu sedang berhadas besar ambil wuduk tak sah. Tak. Baik, itu satu bab. Yang kedua, kajian ini fiqh, kena main. Ya.
Di antara perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Yang tidak batal iaitu salah satunya keluar salah satu daripada 2 jalan. Tak kira apa yang keluar kat situ. Air ke, angin ke, guli ke, batu ke dia. Keluar daripada kubul atau dubur. Membatalkan air sembahyang. Baik. Tapi dalam kitab sebut, tidak batal air sembahyang kalau keluar air mani. Padahal dia keluar juga. Dia tak batal air sembahyang. That means ada lagi hadas kecil. Apa yang perlu dia buat ialah mengangkat hadas besar saja. Hadas kecil ada lagi. Selagi dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk, seperti pegang kemaluan dia atau bersentuhan kulit lelaki perempuan atau tidur yang tidak tetap punggung, selagi itu hadas kecilnya masih ada. Yang tak ada sana ialah hadas besar. Maka dia cuma wajib mandi. Betul tak dalam kitab? Di antara kitab yang bahas macam tu, kitab Bujairimi Iqna. Kita haraplah kitab Jawinya, kitab Idamah Penuntut. Jilid 1 pun ada bahas. Jadi, macam mana kita nak keluar daripada masalah yang dia cakap, syarat sah wuduk tu ialah suci daripada hadas besar. Sedangkan tadi orang tu berhadas besar dah, keluar air mani. Wuduk tak batal. Yang ni keluar air mani bukan jalan bersentuhan lah. Mana tahu dia tengok filem pelik-pelik ke, keluar. Kan tak apa penyakit dia tu hari terkeluar. Contoh. Jadi macam mana hadas kecil dia batal lah? Tak batal. Kat sini sebut mafhum daripada perkataan pengarang ni batal. Macam mana kita nak lagukan dua perkara ni? Baik. Yang tak batal tadi bila keluar air mani tu, sama ada dengan jalan dengan jalan tidak sengaja. Maka wuduknya masih ada. Bolehkah diangkat pegang Quran? Tak boleh. Baca Quran? Tak boleh. Kenapa? Sebab ada hadas besar. Habis hadas kecil ni apa faedah ni? Tak ada faedah ketika itu. Cuma nak cerita dia tak membatalkan wuduk tu. Tapi nak buat pekerjaan yang orang ada wuduk, boleh dengan syarat ada hadas besar. Kalau hadas besar ada, dia tak boleh sentuh Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk dalam masjid. Apa lagi solat? Tak boleh. Tapi wuduk ada. Maknanya no point. Wuduk yang ada itu tak ada poin apa pun. Cuma fadilat dia masih dikira sebagai orang yang ada hadas kecil. Jadi ada pahala di situ. Itu nilaian manfaat dia. Samalah dengan apa yang Nabi suruh. Kalau seorang malas nak mandi waktu malam tu, hendaklah dia berwuduk. Kata Nabi, dapat fadilat dia berwuduk tu. Tapi kegunaan wuduk tak boleh buat. Kenapa? Berkait dengan hadas besar. Situlah jalan lepas dia. Jangan ingat, wuduk tak batal, pegang tu boleh solat tak boleh. Baik, habis. Jadi syarat tetap syarat. Ya, di antara syarat yang menyebabkan seorang itu tidak sah hadas kecilnya, tidak sah wuduknya apabila dia berhadas besar. Maka sebab itu Nabi SAW menghabiskan soal mandinya dulu, barulah dia mentamamkan akan wuduknya. Tengok cara Nabi mandi. Nabi ambil hadas besar. Nabi akan berwuduk dulu. Angkat wuduk. Lepas angkat wuduk, dia tinggal basuhan kaki. Kaki dia tak habiskan. Jadi wuduk masih tergantung. Maka mulalah Nabi SAW mandi daripada pihak kanan. Ada orang kata basah kaki, basah lutut, basah peha, sampai ke atas. Yang itu saya rasa mandi aura ataupun mandi perubatan Islam. Saya tak jumpa dalil kata dia Nabi mandi macam tu. Yang saya jumpa dalil Nabi mandi dari atas pihak kanan. Lepas tu pihak kiri. Jadi boleh tak amalan tadi? Boleh. Sebelum nak mandi basah dulu. Dia ada fadilat tu. Ada kelebihan. Dia mandi aura tu. Basahkan kaki dulu. Basahkan lutut. Sampai ke perut, sampai ke dada. Nanti semua haba panas kita akan keluar. Kan? Baik tu baik. Boleh amal. Saya pun amal ke? Tapi nak mula mandi, saya akan mandi ikut cara Nabi. Daripada atas sebelah kanan. Tak ada masalah. Tapi ada orang kata itu cara Nabi mandi. Saya tak jumpa dalil. Jadi saya tak berani kata ianya bukan. Mungkin sebab saya mengaji. Kita pun mengaji bukan boleh habis semua. Banyak lagi kan. Tu kalau yang bagi tu mungkin dia ada dalil, minta dalil dia. Jadi benda tu pun benda harus je pun. Tak ada nak kala nak gaduh, bid'ah tak ada. Itu Wahabi dia biol. Benda macam tu pun dia anggapnya haram kan.
Habis. Jadi itulah jalan lepas dia. Baik, seterusnya. Yang keenam, tiada menegahkan akan air dapat lalu kepada tempat sekalian yang fardu. Yakni tiadalah menegah oleh air yang air wuduk itu daripada sampai kepada kulit, itu maksud dia. Kulit bagi anggota yang fardu. Jadi di antara perkara yang boleh menegah sampainya air ialah minyak. Minyak yang tebal seperti minyak kereta, minyak hitam. Kalau minyak kelapa tak. Minyak kelapa dikiaskan oleh ulama dengan minyak zaitun. Sebab Nabi SAW dia makan adalah roti ke cecah minyak zaitun. Jadi ada minyak. Nabi tak basuh. Nabi basuh macam biasa wuduk. Nabi padahal minyak takkan hilang kalau takkan sabun. Tadi atas dasar itu ulama mengkiaskan minyak zaitun punya sifat halusnya molekul dia dengan minyak kelapa sawit lebih halus. Jadi orang yang makan dengan minyak kelapa tu, makan sambal kan ada minyak kan. Kalau dia basuh dengan air pun memada dah. Tak perlu nak hilang minyak baru sampai tak. Dia tak menegah air untuk sampai dalam. Sama juga orang perempuan yang dye rambut. Dye rambut menggunakan kimia ke ataupun pewarna yang boleh meresap ke dalam rambut. Yakni dia tak menegah air daripada sampai. Tak sama dengan dye rambut yang menyaluti rambut. Tak sama. Dia salut rambut tu. Jadi tak sampai air. Yang ini wuduknya pun tak sah. Dia punya mandi wajib dia tak sah. Bukan wuduk dia, mandi wajib dia tak sah. Wuduk dia sah. Kenapa wuduk sah, mandi wajib tak sah? Sebab wuduk menyapu air di atas kepala. Tapi kalau mandi, dia kena sampai seluruh anggota dia. Termasuk rambut, akar rambut. Jadi kena beza dua tu. Jadi hendaklah dia, kalau dia pakai pewarna ataupun apalah bahan kimia ke yang boleh meresap ke rambut, tak ada masalah. Dan dia tak menyaluti rambut. Jadi dia boleh mandi macam biasa. Orang perempuan kan suka dye colour perang. Mula hari ni dye je bagi suami suka sikit. Tak dapat Mak Saleh, dapat macam Mak Saleh jadilah. Boleh sama matang, ada hati. Boleh, tak ada hal, jadi suami suka. Kan? Saya takkan rumah buat lah. Mas saya buat juga. Tapi tak adalah perang now kan. Kulit dia putih, dia perang dah macam Mak Saleh. Buat ala-ala lawa sikit, merah ke hitaman ke kan. Lawa. Jangan buat Ya'juj Ma'juj sudah. Sini hitam, sini biru, sini putih. Ya'juj Ma'juj. Aduh. Tengok pun dah lama, ini bini aku ke. Baik. Wala musannifu rahimallahu ta'ala. Baik, terusnya. Jadi di antara yang menegah lagi ialah selumbar. Selumbar bila dia cocok, problem. Wajib cabut dulu. Dia bukan sunat cabut tau. Wajib cabut jika boleh cabut. Lepas dah cabut, dalam kosong. Wajib sampai air. Memang pedihnya. Api kena sampai air. Tapi dia ni tak boleh cabut. Duduk dalam sangat nak cabut berdarah. Kita nak sembahyang dah ni. Dimaafkan. Boleh je basuh atas dia. Nanti lepas tu nak cabut pakai ketik kuku cabut dia. Memang susah. Tapi itulah kaedah fiqahnya. Selagi boleh kena buat. Dah musyaqqah sampai nak keluar darah, dimaafkan. Samalah di dalam kuku adanya minyak-minyak hitam atau cat atau benda yang menegah air daripada sampai. Wajib kita hilangkan dulu benda tu. Terpaksa korek lah. Korek sikit-sikit. Ya tak? Itu bagi kita lah. Sebab kita bukan orang yang melazimi dengan benda-benda yang boleh menegah air tu. Seperti pomen. Pomen kereta hari-hari ada benda ni. Takkan dia memang pakai tangan pun dah tak larat dah. Memang ada je. Jadi dia dimaafkan. Dia boleh basuh sekadar saja. Lain tu dimaafkan walaupun nampak ada hitam kat buku dia kan.
Kerana apa? Hari-hari kerja dia itu. Baik. Bagi orang yang tidak hari-hari, hendaklah dia bersihkan sebersih-bersihnya sehingga tak menegah air daripada sampai ke kulit. Dalam kuku. Orang perempuan suka pakai apa? Pakai benda mata, bulu mata panjang. Yang tu kena buka. Kalau tak sampai. Orang perempuan juga suka pakai gencu, pakai makeup yang trend yang apa menegah air daripada sampai. Autoproofing apa? Waterproofing. Waterproof. Kena bersihkan dulu. Tapi kalau dia mesra wudu, tak ada hal. Dia mesra wudu maksudnya apa? Dia air boleh tembus. Tapi dekat situ kena lihat situasi. Kalaulah katakan dia punya makeup tu memang mesra air, tapi bila campur air tu jadi keruh. Ini tak sah. Kenapa? Sebab dia dah hukum air muqayyad. Air yang bercampur dengan benda yang suci, sehingga merubah bau atau warna atau rasa dia. Jadi itu dikategorikan air, hukum dia sama macam air musta'mal. Jadi kena hati-hati. Maksudnya kalaulah makeup tu dia tak merubahkan molekul air tu, dia still mutlak, tak apa. Jadi kalau dia merubah, baik kita buang aja lah. Sama juga benda yang mujawar, yang kita katakan seperti klorin. Klorin tu memang jernih. Bila kita dia mendap, dia akan jernihkan air. Tapi bila dia bau masuk, dia akan putih. Waktu dia putih keruh tu, tak sah buat wuduk. Tunggu dia jatuh sampai jernih. Jadi kalau kita daripada pipe, dia terus putih je. Kalau dia bau lepas cuci dekat kolam ke apa kan, dia terus putih. Kena tadah kat dalam baldi dulu. Supaya dia mendap, jadi jernih yang atas tu. Baru boleh sah buat wuduk. Kalau dia masih putih tu, tak sah. Dihukumkan sama dengan air sabun. Dan orang sabun masuk dalam kolah dia, jadi dah berubah, jadi warna dia berubah ataupun rasa dia berubah, wangi ke bau dia, ataupun dia jadi berlendir ke. Itu semua menjadikan air itu berubah pada hukum. Jadi dah dia air yang muqayyad, air yang berkait dengan perkara yang lain, dia bukan mutlak. Ya. Kalau air keruh daripada pipe keruh dah. Daripada pipe dia dah keruh dah. Kita kena tahan dulu. Taruh dalam bagayung ke apa. Tadah dulu. Tak boleh terus. Air lumpur. Kalau air lumpur tak. Itu air yang kata tadi air campuran klorin. Dia panggil bercampur dengan benda yang suci mujawar seperti klorin, sabun tu. Tapi kalau air sungai memang keruh, dimaafkan. Air yang daripada jadi keruh sebab tanah ke apa? Tak apa. Tanah tak apa. Dia yang tak bolehnya dengan klorin. Dengan tanah tak apa, sebab dikiaskan dengan air sungai. Air sungai walaupun waktu hujan dia akan keruh sangat, tetap sah dia buat untuk berwuduk dan bersuci. Kenapa? Sebab sifat asli dia begitu. Nama sungai itulah sifat dia. Dia terkait dengan lumpur dan tanah. Ada kalanya dia jernih, ada kalanya dia keruh. Walaupun keruhnya seperti teh tarik sekalipun, sah buat wuduk. Tak sama dengan air pipe. Air pipe yang diproses tu, yang ada logi pemprosesan tu, dia memang asal dia sifat dia jernih. Tapi bila dia keruh dengan sebab suatu benda yang dimasukkan seperti sabun ataupun klorin, dia tak boleh diguna pakai untuk berwuduk, sehinggalah hilang bau, warna dia, atau bau dia atau rasa dia. Tawas boleh. Tawas ulama bahas dah, dia tu tak merubah warna air pun. Dia air yang keruh menjadi cerah, menjadi jernih. Dia bukan dari jernih jadi keruh. Tu beza tawas. Mana beli tawas? Saya ada kolam air bawah tanah tu. Bila saya
taruh dalam kola dia ada bau tanah. Kedai India ada. Tawas ni dia macam mana bentuk dia? Macam sabun. Kristal. Gula batu. Okey, cantik. Saya nak tanya. Saya pernah tanya kat kedai hardware. Apa dia pun dah tahu. Kedai India ada InsyaAllah. Saya nak cari tawas tu lah. Asal nanti diorang bila wuduk ada bau tanah. Bukit Cina. Itulah, saya tak pernah beli-beli sangat kedai India ni. Tak tahu. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Yang ketujuh, jangan ada i'tiqad. I'tiqadkannya sunat. Mana jangan ada hati dia berubah niat kepada sunat. Masalah suatu daripada fardu wuduk yang 6 itu. Demikianlah syarat sah wuduk. Jangan berubah niat. Yang fardu dia niatkannya sunat. Contohnya basuh muka dia ingatkan sunat. Tak boleh. Dia akan membatalkan wuduk tu. Jadi dia kena tahu beza dan jangan sesekali dia menyangka yang fardu itu sunat. Tak boleh. Jadi tapi kalau kontra dia boleh. Dengan syarat tidak takyinkan apa. Dia menyangka dalam basuhan wuduk ni semua fardu lah. Dia sangka dalam maksudnya dia tak tahu beza. Dia menganggap semuanya fardu. Dan kebanyakan orang macam tu. Jadi hukum dia tak mengapa bagi orang awam. Sama juga dengan solat. Syarat sah solat ialah mengetahui kaifiat. Tahu beza mana sunat, mana yang wajib, mana rukun dia tahu semua, mana syarat sah dia tahu. Tapi kalau orang awam, dia tak tahu mana nak beza, mana rukun, mana sunat. Yang bagi dia tahu dalam sembahyang tu ada rukun, ada sunat. Dia tak tahu beza, sah sembahyang dia. Tapi kalau dia menyangka yang wajib itu sunat, batal. Ni habis. Qala musannif rahimahullah, habis. Demikianlah syarat wuduk yang tersebut di dalam kitab fiqh. Adapun fardu wuduk atau rukun wuduk itu iaitu 6 perkara. Ini kita lajulah, ini mudah ya. Dan dikatakan rukun wuduk itu pun jua sama. Maksudnya rukun dengan fardu sama dalam bab wuduk. Bab haji tak sama. Pertama, niat. Mengangkat hadas. Yani hukum hadas. Yang pertama dia kena niat lah. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Itu lafaz niat. Yang dikehendaki itu dia punya mafhum dia. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Macam tu kan. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia tak sebut kerana Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya sahaja aku berwuduk. Sarah. Lillahi Ta'ala sunat. Yes, memang kita niat ni semua kerana Allah, tak ada niat lain. Niat yang lain tak jadi ibadat. Yang kedua, membasuh muka. Iaitu lentang dan panjang, dan iaitu rambut dan kulit. Muka ni lentang dan panjang tu bermaksud daripada atas tempat tumbuh rambut ni sampai ke tempat tumbuh janggut, bawah dagu. Daripada cuping anak telinga kecil ni dengan sebahagian cuping sampai di pusingan di sini. Ni sampai ke tempat alkum. Sampai sini. Ini adalah wajib kena wuduk. Wajib kena air. Ya, jadi muka, tarif muka lain. Tarif muka, tempat tumbuh atas, tempat tumbuh janggut, anak telinga kecil kanan kiri. Dan pusing. Ke bawah ke raham. Baik. Tapi tarif basuhan muka ialah sampai mengikut sini. Ni setengah ni kan. Setengah telinga turun sampai kat garaham ni.
turun sampai dekat halkum lelaki. Kalau tak, perempuan batas kulit dia lah, batas leher lah. Situ. Ni wajib kena air ni. Tak kena air tak sah. Wajib kena air. Dia berdasarkan kaedah usul fiqh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Barang yang tidak akan sempurna ke satu kewajiban melainkan dengan dia, maka menjadi wajib ia. Itu dasar dia. Kalau orang belajar fiqh, tak belajar usul fiqh, salah basuh yang ni muka lah. Sebab dia tak belajar usul fiqh. Bila dia belajar usul fiqh, sini wajib kena, tak sah. Ya. Tadi ramai orang baca kat sini je. Kat sini tak ada. Yang boleh tak basuh sini ialah hanya orang yang janggut lebat je. Lelaki yang janggut dia lebat, macam Osama Ladin tu. Macam tok guru kita, Ustaz Adra Izrus. Yang itu dia cuma sapu air kat janggut je. Kulit tak payah sampai. Tapi kita macam saya ni kena wajib sampai kulit tu. Air kena sampai kulit. Jadi menyelati janggut tu wajib. Saya lah. Tak. Dia asalnya menyelati janggut tu sunat. Tapi jadi wajib bagi orang macam kita, dan bagi wajib juga bagi perempuan yang ada janggut, sama ada janggut tebal ke, janggut tak tebal ke, jambang ke, wajib sampai air. Sebab orang perempuan dia nadir. Jarang ada. Tapi memang ada. Mak saya cakap, bapak saya cakap, tukang orang yang buka kampung payah rumput tu, dia ada janggut. Dia perempuan. Dia penghulu makyah namanya. Jadi dia bahagian payah rumput tu, satu tanah payah rumput tu dia buka. Jadi geran besar dia penghulu makyah, nama kat situ. Jadi yang keturunan dia lah kita orang ni. Mana datang hulu makyah ni? Nak tahu juga kan sejarah tu. Saya tanya, dia ni kalau hulu makyah tu belah dia tu Bugis. Kalau belah sebelah sana tu Jawa. Jawa bertemu Bugis, dahsyat. Noyang tu moyang. Itu dah lapis tinggi atas. Kita tak tahu dah keturunan ke berapa dah. Lebih dia kaji atas lagi, dia bertemu dengan Sayyid atas. Kalau ikut dia punya ni jalur lah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Yang betul tadi perempuan umrah tak cukup sama lah. Sama. Perempuan yang pergi umrah samalah untuk wudu. Nak buat tawaf jaga. Jadi orang perempuan jaga aurat dia seperti sembahyang lah, sama. Baik, terus. Yang ketiganya, membasuh dua tangan hingga dua siku. Nampak senang ya. Bawah kuku ni kena sampai kemudian ini siku kan. Dia kata sampai siku, sampai sini lah. Tak, janji siku dah. Ini siku, sampai sini dah okey. Ini kalau ikut perbahasan usul fiqh, dia wajib melebihi sedikit dari siku tu. Jadi yang ni, pelipat ni ada garisan, lebih dalam satu jari tu wajib. Lebih sampai sini sunat. Lebih sedikit wajib, lebih sini sunat dan sunnah Nabi. Cara Nabi ambil wudu, Nabi akan basuh satu-satu. Air dari atas dituang pakai bejana ke, pakai apa tu? Teko ke, ataupun paip. Jadi daripada kuku dah tak ada air, daripada kuku masuk pusing sampai sini. Cara Nabi basuh. Tapi Nabi tak terus buka air tu. Kita buat pembaziran kat situ. Jadi kalau baiknya suami ambilkan wudu isteri. Pegang, suami pegang tu. Asyik isteri nak basuh kaki dia. Kita kena lah. Kan ambil tamu ni kita ke sunnah Nabi sayang. Tu. Antik. Buat satu. Yang kedua tak ada lagi. Sampai yang ketiga dia masuk sini tau. Jari masuk sini. Jari dia masuk daripada atas. Sama juga. Dah 3 kali. Belah sini pula.
Dia dah 3 kali, dia jari masuk macam ni. Ya. Kemudian masuk macam ni. Last kali. Bukan basuh, tak basuh dah. Basah baju. Macam tu je. Kenapa tak perlu basuh lagi? Sebab basuhan yang kedua dan yang ketiga, airnya mutlak lagi. Yang pertama je mustakmal. Yang tu tak payah tadah. Yang kedua, tadah balik boleh guna untuk ni. Tapi sunatnya ambil air baru untuk basuhan seterusnya. Ya dah. Cara Nabi ambil air sembahyang tu yang kita nak kena praktik. Sebenarnya airnya sedikit. Cawan ni pun cukup. Tapi kalau orang baru belajar tak cukup. Kena koleh. Memang tak cukup. Kalau biasa air botol kecil pun dah cukup. Baik, terus. Yang keempat dia, menyapu setengah kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kenapa nak 3 helai? Tu nisbah kata sedikit nau air lah. Jadi jangan nak buat 3 helai rambut tu, basahkan setitik je. Faham? Kan, tak payah tak ada air, titik je. Janji dia basah, settle. Tapi itu bukan sunnah. Itu hanya melepaskan tahap rukun. Yang sunnahnya ialah cara Nabi ambil, Nabi basahkan 2 tangan dia. Dua-dua. Dah basah, dia tak tadah tangan, dia basah. Ambil ibu jari letak dekat ni, dekat anak telinga, dari depan terus sampai belakang. Tengkuk tak sampai tengkuk tak sampai belakang tepi sini. Okey, dia sampai belakang tengkuklah sini. Okey, lagi satu. 2 kali terus. Balingkan ni tangan ni ke belakang. Tengkuk belakang ni sampai atas 2. Tak, lagi sekali. Sampai belakang 3. Macam tu cara dia. Kalau kita buat cara kita nak dapat pahala sunnah juga, lepas basuh kepala, ambil air basah kepala, taruh sini. Boleh juga. Dan kita kan selalu sikit je. Kita kan action sikit. Basah rambut kan. Sapu sini pun dapat pahala sunnah. Sebab sekurang-kurangnya mazhab Syafi'i ni mudah. Air kena pada 3 helai rambut tu dah. Rambut yang ada atas kepala lah. Dah cukup. Lagi, yang kelimanya, membasuh 2 kaki hingga ke 2 mata kaki. Sampai 2 mata kaki itu buku lali lah. Hendaklah dilebihkan sedikit pada buku lali itu sekadar 1 jari. Dan itulah melepasi tahap fardu dia. Jangan sakat buku lali saja, kena lebih. Lebih sampai di pertengahan betis. Itu sunnah Nabi. Basuh sampai betis. Pertengahan dia. Jadi cara basuh kaki. Cara basuh kaki kan. Kaki takkan nak tahu kata ni kaki. Ni contoh kaki macam tu kan. Kaki kiri lah. Kaki kanan. Kaki kanan macam tu. Dia basuh daripada ujung sampailah buku lali. Katakan ni buku lali. Okey. Tangan ni, anak jari ni diselati daripada anak jari ni. Selat. Pakai anak jari. Yang ni tak payahlah kita tutup. Macam tu lah. 1, 2, 3, 4. Tu cara dia. Sana belah sini pun sama. Belah sini. Lepas dah basuh daripada ujung sampai sini. Ambil. Bukan ambil tangan kanan tau. Tangan kiri. Okey, kata yang ni kaki kiri. Susah. Dia kena selat pada ibu jari. Daripada anak jari. 1, 2, 3, 4. Dia straight lah maksudnya. Ini ibu jari lah kan. Ibu jari lah kan. Ini bukan anak jari. Ibu jari kaki kiri. Tangan masuk dari sini. 1, 2. Susah lah. Kena ada kaki juga. Jadi masuk. Jadi lepas tu masuk depan. Okey. Itulah cara dia. Tapi Nabi angkat duduk. Yang kanan belah bawah lah. Ya, belah bawah. Ya. Saya nak buat. Yalah susah lah kita kan. Perut dah boroi susah. Masuk daripada atas. Ni kan, daripada atas boleh juga. Dapat ke pahala sunnah. Ya. Habis dah tak boleh dah. Mana tunduk muntah darah dia. Itu perut orang pakai motor chopper je.
Nah, dah pakai Harley Davidson boleh lah motor macam tu, boleh sajak. InsyaAllah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Baik, terus. Yang keenam tertib, yakni yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Demikianlah fardu wuduk yang tersebut dalam kitab Fathul Qarib. Jadi kitab ni, Fathul Qarib ni di antara kitab yang diajarkan di pondok-pondok lah seluruh Nusantara ni sampai ke Arab Saudi, sampai ke negara Arab. Jadi macam kita dah pergi Al-Azhar ni. Pengajian sama dah, ilmu kat mana-mana. Yang beza kitab Rumi je. Tak jauh je. Habis. Kau apa dah? Dah boleh buka soalan? Ya. Bagaimana dengan kita untuk mak bapak yang sakit sampai bangun? Dan maksud saya bahawa banyak air patut gunakan dan juga sekadar gunakan spray itu ataupun baik. Bagus soalan ni. Bagaimana nak menguruskan orang yang sakit, nak wudukkan orang yang sakit? First, pastikan badan dia tak ada najis dulu. Bersihkan najis macam mana? Nak bawa dia ke atas katil, beratnya satu hal. Takkan nak tiap-tiap kali semayang nak mandikan dia, air lalu kan dia. Ayah tu. Oleh kerana musyaqqah dia harus dia pakai tisu basah. Padahal syarat sah basuh najis ni al-ghaslu, dia mesti mengalir. Tapi dalam keadaan macam ni sah dia pakai tisu basah ke ataupun kain ke. Jadi buat macam mana? First, hilangkan najis dengan tisu kering. Dia dah hilang. Lepas tu barulah kita spray. Kita spray agak-agak saja, ambil tisu kering, bukan tisu basah. Tisu basah dia sifat dia meratakan najis. Bila ada najis ni dia dirata semua. Tapi kalau tisu kering sifat dia hilangkan najis. Dan tisu kering sah dibuat untuk bersuci. Dia dikiaskan dengan batu yang kesat dan juga kayu yang kesat. Di antara batu dengan kayu, tisu lebih utama. Walaupun dia nipis, walaupun dia halus, tapi dia kesat. Maka dia lebih utama dibuat bersuci untuk istinja. Jadi sucikan guna tisu. Lepas dah tisu, dah tak ada ain najis, baru spray. Spray tempat tu sekadar, jangan sampai menitik kat tilam kau tu. Agak-agak je spray je. Spray halus kan, ada mata halus? Spray janji ada molekul air yang kembung-kembung, molekul air yang halus tu, kita lap dia akan jadi air. Sama konsep wuduk. Spray, ya, spray. Kita ambil tangan lalukan. Dia akan membasahkan semua kulit. Tapi syarat tangan tak boleh angkat. Kalau aku apa habis? Spray lagi. Sapu dia rata betul. Baru angkat. Kalau kita spray angkat dah jadi mustakmal. Baik, najis macam tu. Dah bersih najis dia, baru kita ambil wuduk dengan spray. Jadi spray tu pilih mata yang halus. Jadi bila mata halus, kecil pun, besar ni panjang sikit pada ni, besar ni cukup. Lebih tu boleh pakai berhari. Ya. Jadi cara basuh rukun saja. Tak payah basuh yang sunat, dan basuh hanya sekali je. Jangan buat bersama, okey abah niat, suruh dia niat. Dia spray. Dia spray wajah dia dah niat dah. Kita angkat tangan kita, jalankan. Jalan jangan angkat. Jalan ratakan dekat mulut dia, dekat tepi sini, bawah ni semua. Satu kali je cukup. Yang penting yakin. Rata semua. Tak yakin spray lagi. Yang kedua, kalau boleh yakin satu kali je. Kemudian yang lepas muka, tangan. Spray kat ujung dia. Spray kat ujung, ratakan kat semua tangan dia. Lepas tu baru kita rata. Ratalah. Sampai jalan ni, semua kita buatlah, manja-manja sikit. Bini tak boleh lah. Kalau bini pakailah sarung tangan. Spray kiri kanan, lepas tu kepala senang lah. Jangan spray kat kepala dia pun. Kejamnya. Ambil jari, satu jari je, settle. Kaki, telinga tak payah.
Tapi kalau dapat telinga, buatlah, bagus dia. Dapat yang sunat. Mudah-mudah. Itu jalan mudah, dan itu juga cara dia kalau kita dekat pergi umrah ke haji ke, itu cara dia lah. Dekat depan Kaabah boleh ambil air sembahyang. Jadi saya pengalaman tu, kita tawaf tadi dah batal. Kalau ikut mazhab Syafi'i batal. Pasal orang perempuan melekat kita, pegang kita bagai peluh, dia tak boleh tahan. Aduh, yang ada satu tu dia punya ketiak kat kepala. Betul, kacau betul lah. Kan? Tapi jadi saya nak semayang, dia dah azan, kita duduk kan. Saya spray, ambil air semayang untuk solat. Untuk tahu dimaafkan, untuk solat tak. Jangan pakai air yang niat tadi tu, taklid pada mazhab Malik, mazhab Hanafi tadi tu, pakai sekali semayang tak boleh. Melainkan tak ada jumpa air. Sebab tu kena bawa spray. Dia kena solat dia, kita buat lain. Akan wuduk lain. Jadi dah akan wuduk lain. Kawan saya pun samalah. Semua kita orang straight ni semua ambil air semayang balik. Dia orang ikut saya. Untuk gua buat semua dia buat. Yang paling best tu dia tengah dah habis dah semayang dah. Mana perempuan negro datang, pegang kepala dia, pam. Kepala dia botak. Kalau kepala dia ada rambut macam saya, tak apa. Kalau orang dah cukur kan, botak semua. Dia kata ada nak marah, tak boleh, malam. Sabar, jangan marah. Ambil air spray lagi. Dapat pahala banyak. Dia pegang kepala kawan tu sambil jalan. Macam-macam hal. Lagi ada soalan? Kalau boleh lah. Kalau kita tak hospital yang ada jarum tu. Ya. Tip tu tak, jarum tinggal. Kan dia tak campur lah. Okey. Macam nak ambil air semayang kan? Kita lalukan dia sah. Kalau kita boleh cabut tip tu, sampaikan air pada kulit tip tu, tak perlu cabut jarum tu. Pasal jarum tu selagi dekat dalam, dia kira batin. Dia maafkan. Jadi sekadar yang mana boleh sampai air, iaitu yang tip-tip tu semua kena tambah air. Jadi bolehlah semayang. Kalau masalahnya tak boleh buka tip, dia tak boleh lalu atas. Syarat nak lalu atas, sebelum dia injek dan tip, kena ada air semayang dulu. Baru kita boleh ambil air ikut pada kadar mana boleh. Yang tip tu kita lalukan air di syaratnya, baru boleh. Kalau tak, yang ini nak tampung dengan tayamum, tak boleh juga sebab dia anggota tayamum. Jadi kita semayang mak waktu. Maknanya sebelum proses untuk filter tu ataupun nak simen. Ya, ambil air semayang dulu. Bersihkan sikit dulu. Ya, betul. Duduk sekali tak kalau boleh. Tu perbahasan ulama moden. Sebab zaman Nabi tak jumpa benda simen tu. Tapi dikiaskan dengan khuf. Orang yang pakai khuf, beberapa hari dibenarkan pakai khuf tu, kalau dia batal air semayang ke apa, dia tak perlu buka khuf tu. Dia ambil air semayang macam biasa, cuma isyarat sapu atas dia. Bawah tak payah kena air. Itulah dikiaskan dengan orang simen tu. Kalau khuf tu dia tinggal ada hari dia, lupa lah. Nanti tengok. Dia ada hari dia. Tak. Hari yang dibenarkan. Kalau khuf lah, kalau simen tak. Simen dia panjang sampai dia buka lah. Lain? Itu kebetulan. Kiranya orang nak simen. Sebelum simen kita buat proses pembersihan diri. Apa itu dah simen? Okay? Dah simen itu kalau diangkat sebelum biasa, tentu tayamum. Sebab ada kaki yang belum. Okey. Lepas tu dia solat. Solat tu tak kena Qada, tak perlu. Kalau dia dapat tayamum. Kalau dia buat Dia tayamum tadi menggantikan tempat yang tak kena air. Sebab itu kecuali anggota tangan dan muka tu. Kalau lah tampalan tu dekat tangan dengan muka, tak boleh buat apa dah. Tayamum pun tak boleh, wuduk pun tak boleh. Jadi semayang mak waktu saja. Wajib qada. Lain? Tadi pasal tisu. Kita sampai nak syah-syah apa tisu pun pakai. Atau dibuat dari mana ke apa? Tisu daripada kertas pokok boleh lah. Yang penting kita tahu dia tak bernajis.
Kalau kita was-was, dia ni buat daripada najis lah. Tak boleh lah. Ada tisu buat daripada najis lah. Daripada kertas terpakai atau daripada kulit pokok kan. Ni mana tisu datang daripada mana? Saya pun tak tahu. Ke dia recycle balik? So nampak tak air najis kat situ? Tak ada boleh pakai. Suci. Kalau nampak, masa dia proses kita nampak, loh, tisu yang dia lap anjing tadi masuk sekali. Tak ada lah. Dia fiqah ni, hukum ni dia based on zahiri. Fiqah. Ya. Beli kereta second hand, habis dia semak, samak semua. Beli kat kereta orang alamak, sama. Kalau ada nampak bulu tu, barulah kita bersihkan. Dia tak nampak pun ke sana. Boleh? Sebab dia tak basah. Kalau dia basah tak boleh. Kalau kita nampak waktu tu basah atau kena hujan, habislah. Kena sama. Orang yang selalu berhadas. Orang yang mustahadam. Orang yang selalu berhadas besar, satu. Orang yang selalu berhadas kecil lah, bukan berhadas besar. Orang yang selalu menanggung hadas. Dia tu orang yang seperti darah selalu keluar daripada kemaluan dia, satu. Dari darah istihadah. Jadi macam mana dia tu? Dia dikiaskan seperti tayamum. Satu fardu, satu wudu. Dia ambil wudu, satu fardu dengan beberapa sunat. Sampai dia fardu yang lain, dia kena ambil wudu lagi. Dan bersihkan tempat tu lagi sekali. Setiap kali tu, darah keluar, dia kena tutup, sumbat, pakai pampers. Lepas dia nak masuk asalkan, dia buat benda yang sama lagi. Dia bersihkan, dia pakai pampers semua, dia kena wuduk lagi sekali untuk solat asal. Walaupun berhampiran, dulu tak kata macam mana. Walaupun berhampiran. Sebab tu syarat dia. Ya. Dua kali. Jamak pun wuduk 2 kali. Sama orang tayamum hukumnya. Orang yang bertayamum, buat solat jamak kasar, dia kena 2 kali tayamum. Tayamum senang. Mak muka, tangan siapa. Ya, betul. Bagi orang yang sentiasa berhadas. Dikiaskan juga orang yang pakai beg dekat tepi. Kena bedah kan, sentiasa najis keluar kan. Waktu dia nak berwuduk tu, dia buang najis dulu semua. Bersih. Lepas tu, benda tu kan boleh bersih kan. Tapi bukan basuh tau. Buang je. Buang, ikat balik. Lepas tu angkat wuduk. Dia ni pun sama hukum. Satu wuduk, satu solat fardu dan beberapa sunat. Jadi sampai waktu yang lain, dia kena wuduk lain. Dia susah tak pakai air. Kalau susah pakai air, tayamum. Kalau tak susah pakai air, pakai spray lah. Tak payahlah jalan sampai sana, pakai spray je. Kalau dia tu dah ada najis lagi, waktu dalam wuduk, dia tengah solat, itu pun dah. Tak apa. Dimaafkan. Sebab dia satu, dia keluar bukan daripada kubur dan dubur. Tu ulama kias, jadi tak membatalkan. Cuma menanggung najis pula. Jadi menanggung najis tu dalam keadaan yang musyaqqah macam tu, dia dimaafkan. Tapi dia itulah sebelum solat dia kena bersihkan. Yang mana? Kalau dia sembahyang ada tayamum. Tak ada tayamum. Pakai tayamum saja, tak perlu dah qada. Cukuplah, memadai lah. Sembahyang dia tak perlu qada dah. Lain? Oh, patutlah jam ni tak yang jalan. Salah. Dia pun cuti juga. Jam sekarang memang makan bateri kuat. Dia sebenarnya cari jam yang tu bagus. Ini dia pusing non-stop kan. Memang dia telan bateri ni. Zaman sekarang berniaga.
buat jam macam ni lah. Memanglah murah tapi kena beli air-air. Bateri lah. Ada soalan lain? Ini bukan sekali ayah yang terbeli di pasar ni. Tadi diragu tentang semua makanan jadi import perlu lebih bukan. Oh. Ini untuk India. Mana tadi? Kalau diragui elok tinggalkan. Tapi sekarang menjadi macam itu pemerintah kita tak bawakan masyarakat Islam. Banyak bangga. Satu ambil jalan buat report lah pada yang berwajib satu. Yang kedua, kalau kita dah tahu macam tu, seeloknya kita hindarkan lah. Jangan beli. Patutnya kena benda tu pihak wajib dia kerja lah. Kita sampaikan maklumat. Kalau tak tahu benda tu sama ada dia lah. Mana tu subahan tak bukan. Tak subah. Kalau dia tak tahu, dia pula berzon ni kata dia halal, dia sah bagi dia. Kalau kita ni Islam boleh kulit apa dia. Yang biasa. Kelemahan orang pentadbiran Islam. Kita kena, orang Islam tu dia kena lebih cermat lagi patut tuan soal. Lain? Ada soalan lain? Tak ada ya? Ya. Bagus. Ini saya terlupa urai. Setelah masuk waktu. Dia jangan buat sebelum masuk waktu. Tak sah. Bila dah masuk waktu baru boleh. Bagus ya, orang tanya boleh ingat. Lain? Dia ada syarat. Tayamum tu ada syarat dia. Orang yang bermustahadah tu ada syarat dia. Di antaranya telah masuk waktu baru boleh. Lain? Tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la qulubana min hidayah. Kama nawarta 'ala syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah